selamat datang ke channel Cikgu lagi. Okey, kembali ke topik kita lagi dengan standard pembelajaran yang seterusnya. Okey, yang ini adalah sudut My Memory. Berdasarkan pembelajaran yang telah lepas, kita telah tahu bahawa hujah induktif ialah proses kesimpulan umum dibina berdasarkan premis khusus. Maksudnya, daripada satu premis khusus, kita binakan kesimpulan umum. Okey, jadi untuk kali ini, standard pembelajaran kita ialah membentuk hujah induktif yang kuat bagi suatu situasi. Okey, kita tahu bahawa suatu hujah induktif yang kuat mestilah mempunyai kesimpulan yang benar. Jadi, untuk membentuk hujah induktif yang kuat bagi suatu situasi, kita kena pastikan bahawa kesimpulan yang kita bina itu mestilah mempunyai nilai kebenaran yang benar. Okey, di sini cikgu berikan satu teknik bagaimana kita hendak membentuk suatu hujah induktif yang benar. Okey, langkah pertama, kita hendaklah meneliti beberapa contoh ataupun situasi yang khusus yang diberikan. Lepas itu, kita kena perhatikan ciri yang sepunya yang ada di dalam situasi yang diberikan tadi. Dan daripada dua langkah awal tadi, barulah kita boleh membuat satu kesimpulan umum. Okey, di sini diberikan satu contoh. Kalau kita perhatikan situasi yang diberikan ini adalah situasi yang khusus kerana semua nilai dinyatakan secara spesifik. Jadi berdasarkan teknik tadi, daripada suatu situasi yang khusus ini, kita kena teliti apakah ciri-ciri sepunya yang terdapat di dalam contoh situasi ini. Selalunya kita akan perhatikan ciri-ciri sepunya itu dari arah atas ke bawah. Dan apa yang kita perhatikan selalunya ialah nilai-nilai selepas simbol sama dengan. Okey, dalam contoh ini, nilai selepas simbol sama dengan ialah 0.5. Okey, kalau anda nampak 0.5 ini, dari atas sehingga yang paling bawah adalah sama, iaitu 0.5. Semuanya sama, 0.5 dari atas ke bawah. Jadi, kita boleh mulakan jawapan dengan menulis nilai yang sama ini. Ciri yang sama ini, iaitu 0.5. Okey, selepas 0.5 ini, kita dapat perhatikan ada indeks ataupun kuasa yang tertulis 1, 2, 3, 4. Dan ini bukanlah suatu ciri sepunya. Jadi kita tukarkan nilai yang tidak sepunya ini dengan menggunakan perwakilan N. Seterusnya kita gunakan simbol ini, di mana N sama dengan 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Okey, di mana kita dapat 1, 2, 3, 4 ini ialah perwakilan N tadi, iaitu kuasa dia yang bermula dengan 1 sehingga 4. Jadi sekarang, kita sebenarnya telah pun membentuk suatu hujah induktif yang kuat kerana kita boleh buktikan di sini, bila kita buat pengiraan, 0.5 kuasa 1 sebenarnya adalah sama dengan 0.5. 0.5 kuasa 2 sama dengan 0.25. 0.5 kuasa 3 adalah sama dengan 0.125. 0.5 kuasa 4 sama dengan 0.0625 dan seterusnya. Jadi kita telah pun membina suatu kesimpulan yang mempunyai nilai kebenaran benar dan ini telah menjadikan hujah induktif ini adalah kuat. Okey, ini contoh yang kedua, diberikan suatu situasi yang khusus dan kita hendak membina suatu kesimpulan yang umum yang mempunyai nilai kebenaran yang benar untuk menjadikan hujah induktif ini kuat.
Jadi bagaimana caranya ialah kita gunakan teknik tadi. Langkah awalnya ialah kita perhatikan situasinya. Seterusnya ialah kita mencari apakah ciri-ciri sepunya yang ada di dalam situasi ini. Dan cikgu telah beritahu tadi bahawa kita boleh melihat ciri sepunya itu bermula daripada nilai selepas simbol sama dengan. Jadi dalam contoh ini nilai itu ialah 2. Dan 2 ini adalah sama dari atas ke bawah. Jadi jika sama, kita hanya perlu menuliskan sahaja nilai itu semula. Jadi kita boleh mulakan jawapan dengan menulis nilai 2. Okey, yang seterusnya kita boleh lihat nilainya dari atas ialah 0 dan sampai ke bawah menjadi 3 dan adalah tidak sama. Jadi kalau tidak sama, kita boleh buat perwakilan menggunakan huruf N. Seterusnya simbol tambah dari atas ke bawah adalah sama dan ini adalah ciri sepunya. Jadi kita tuliskan sahaja semula tambah. Begitu juga dengan nilai 1 dari atas ke bawah semua sama dan kita tuliskan sahaja 1. Selepas itu kita tuliskan simbol ni dan kita tulislah N-nya sama dengan 0, 1, 2, 3. Kerana N tadi yang kita wakilkan itu ialah nilainya bermula dengan 0 sehingga 3 dan seterusnya. Okey, dalam contoh yang ketiga ini juga kita boleh nampak dengan jelas bahawa semua nilai dinyatakan secara spesifik dan ini adalah suatu yang khusus. Kita hendak membuat kesimpulan yang umum. Jadi langkah awal, kita perhatikan dahulu situasinya dan kita mencari apakah ciri sepunya yang ada dalam situasi ini. Dan kita boleh lihat dari arah atas ke bawah. Okey, nilai selepas simbol sama dengan dalam contoh ini ialah 3. Jadi kalau sama, kita tulis sahaja 3. Kemudian kita nampak 1, 2, 3, 4 tak sama. Kita wakilkan dengan huruf N. Okey, kuasanya sama. Semua 2 dari atas ke bawah. Semua kuasanya adalah 2. Jadi kalau sama, kita tuliskan sahaja. Simbol tolak pun sama. Dari atas ke bawah, semua tolak. Kita tulis yang sama. Dan nilai 3 juga adalah sama. Jadi kita tulis 3. Selepas itu, tuliskan simbol ini diikuti dengan nilai N. Jadi N di sini bermula dengan 1. Jadi N sama dengan 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Okey, sekian. Terima kasih untuk kali ini. Tapi sebelum cikgu menamatkan kelas pada hari ini, cikgu ingin mengingatkan murid bahawa untuk membina suatu hujah induktif yang kuat, kita bolehlah menggunakan teknik ini, iaitu langkah pertamanya kita hendaklah meneliti suatu situasi khusus yang diberikan dan selepas itu kita kena perhatikan apakah ciri sepunya yang ada dalam situasi tadi. Barulah kita boleh membuat satu kesimpulan yang umum. Okey, semoga kita berjumpa di video yang akan datang.